بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 64. Muka surat 64. Jilid 17, muka surat 64. Bab yang kita nak baca malam ni, dia kata bab ma jaa fi fadilati tawakkuli ala Allah, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan tawakal kepada Allah. Ini malam ni kita nak tengok satu hadis. Dia nak bagi tahu dekat kita, kata tawakal itu bagus. Ketahuilah saudaraku, telah lalu bicara tawakal atas Allah Ta'ala itu diterangkan di dalam juzuk yang ke-16 dengan panjang lebar. Kita bacalah juzuk 17. Juzuk 16 dah ada sebut cerita tentang tawakal ini secara panjang lebar. Dan di sini ditambah lagi keterangan tentang tawakal itu. Ini dia nak tambah sikit lagi. Bermula tawakal itu iaitu bergantung dan berpegang atas Allah Ta'ala dan memutuskan tilik pandang pada sebab-sebab serta mendatangkan. Ini yang kata tawakal ini ialah bulat hati kita harap Allah tolong. Itu tawakal. Setelah kita ikhtiarkan nak buat sesuatu, lepas pada tu serah dekat Allah. Bulat hati kita, Allah aja boleh tolong lepas pada ni. Itu tawakal. Kata dia, maka jikalau satu orang memperbuat sesuatu, maka hendaklah bergantung percaya akan Tuhan yang menyempurnakan perbuatannya itu. Ini dalam Islamnya begitu. Kalau kita buat satu benda, kita kena gantung ke Tuhan. Tuhan saja yang boleh menentukan berjaya atau gagal. Kalau kita start satu meniaga, satu bisnes, kita start satu meniaga, kita dah usaha, kita dah ikhtiar, kita dah try buat yang terbaik kita boleh buat. Lepas pada tu, nak jadi ke tak jadi ke meniaga kita ni, Allah punya kedua. Serah kat Tuhan. Apa juga benda kita buat, kalau ditakdirkan kita sakit, kita dah usaha berikhtiar, sedaya upaya, cuba berubat dan sebagainya. Lebih pada tu, kalau nak boleh baik tu Allah punya kedua. Manusia, kalau dia faham benda ni, dia tak akan jadi manusia yang kecewa. Kalau dia faham benda ni. Dia dah buat sekadar yang dia boleh. Dia dah try, dah cuba sekadar yang dia mampu. Kalau lepas tu tak berjaya juga, dia terima. Yang ni adalah ketentuan Allah. Dia tak akan kecewa. Tapi manusia yang berkecewa ni ialah manusia yang dia tidak rasa Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu akhir kepada dia. Berjaya ataupun tidak, ni Allah punya kerja. Dia tak percaya yang tu. Bila tak percaya, dia kecewa. Begitu. Dan dia kata menyampaikan kepada kehendaknya, ini kerja Allah. Bukannya dirinya dan usahanya yang memberi bekas kepada menyempurnakan dan kepada menyampaikan kepada kehendaknya itu. Apa yang kita buat tak bagi bekas. Yang tu kita kena yakin. Kita buat apa pun tak memberi bekas. Hak memberi bekas tu Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat aja. Tak mestinya anak kita yang baca buku kuat di rumah ni berjaya. Tak mesti. Kerana baca buku kuat itu bukanlah penentu kejayaan. Tetapi itu usaha. Yang menentukan berjaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita suruh anak kita baca dan depan mata kita tengok dia baca, bila keputusan periksa keluar tak elok, jangan dabuh dia dengan pelepahnya. Kita kena tahu bahawa ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka jikalau seorang itu tidak percaya dan tidak memulangkan hal dirinya kepada Tuhan, maka tiadalah ia bertawakal kepada Tuhan sebenarnya.
Kalau sekiranya dia tak pulang balik dekat Tuhan, dia duk kata aku dah pulun dah, aku yakin benda ni boleh berjaya, maknanya dia tidak ada tawakal dalam diri dia. Kalau dalam ideologi lah ni, anak-anak kita lah ni mengaji tentang ideologi, tentang ism, dia panggil ISM tu ism, nationalism kan, secularism. Ism ni ada satu hak jenis macam ni, dia panggil humanism. Humanism maksudnya satu orang yang berpegang kepada ideologi semua berasaskan kepada human, kepada manusia. Kalau kita usaha gigih, kita pasti berjaya. Tak boleh cakap macam tu. Itu orang humanism, dia panggil. Kalau kita usaha gigih, kita tentu berjaya. Tak boleh cakap macam tu, salah dalam agama. Dia kena kata kita kena usaha gigih, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk berjaya. Dia kena cakap macam tu. Orang yang bercakap kata kalau kita tekun, kita tentu dapat apa yang kita cari. Orang ini dia tidak mengikut yang fiqat ahli sunnah wal jamaah. Ini orang dia berfaham dengan faham humanisme. Dia kira apapun human, apapun manusia yang menjadi faktor penentu kepada apa yang dia buat. Ini tak betul. Ini kajian yang orang buat law ni, orang simpulkan begitu. Dia bagi nama macam-macam. Begitu. Dengan kerana itu, dikatakan ulama, bermula tawakal itu setengah daripada lawazim bagi iman. Ulama kata, tawakal ini adalah salah satu daripada kewajipan bagi iman. Kalau orang tu beriman, dia antara syarat dia ni orang beriman, dia mesti ada sifat tawakal. Begitu. Maka dia kata, bernafi iman dengan sebab ternafinya. Orang yang tidak ada tawakal, tidak ada iman. Itu maksudnya. Begitu. Kerana iman itu ialah mengesahkan Allah. Ini yang kata iman. Bagi kita apa pun lah sekali Allah. Lah sekali Allah. Nak bagi jadi apa pun Allah. Nak bagi menang, nak bagi kalah, nak bagi untung, nak bagi rugi, nak bagi sihat, nak bagi sakit, lah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka barang siapa bergantung atas lain daripada Allah, seperti bergantung dan percaya ke atas usaha dirinya dan lainnya, nescaya tiada mengesahkan Tuhan pada hakikatnya. Orang yang duk bergantung pada lain pada Allah, sebenarnya dia tak mengesahkan Allah. Begitu. Dan jika diesahkannya dengan lidahnya sekalipun lidah dia kata Allah tu Tuhan yang satu, apapun kita nak minta ke dia, tetapi kita duk tengok tak nampak kata dia ni tawakal kepada Allah, maka dia sebenarnya tidak bertawakal kepada Allah, sebenarnya tidak beriman. Begitu. Dan tidaklah pula dikehendaki dengan tawakal itu meninggalkan asbab dan bergantung atas barang yang datang ia daripada segala makhluk. Ni jangan duk salah faham. Jangan duk kata bila kata tawakal tak ada buat apa. Dia meninggalkan segala asbab. Sahabat Nabi biasa buat macam ni. Mengaji ke Nabi duk habaq tentang tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kamu berazam kuat maka bertawakal kepada Allah. Dia pun kira tawakal sungguh. Sampai di masjid berhenti unta tu pakai tinggal begitu aja naik atas masjid sembahyang. Nabi kata ni unta kan? Dia kata unta saya. Nabi kata atau awak biar begitu? Dia kata aku tawakal pada Allah. Dia kata, hanya ni mengaji tak habis. Dia dengar sekerat, dia balik lah. Ataupun dia main dekat nak habis dah. Jadi dia tak dengar penuh, dia tak tahu cerita sepenuhnya, dia faham lagu cara dia nak faham. Maka dia ingat tawakal ni lagu tu lah. Tawakal ni makna kita serah bulat-bulat pada Tuhan. Dia sampai di masjid, turun tu pakai tinggal unta lagu tu aja, naik bagus punya duduk semayang atas masjid. Nabi panggil dia, unta siapa ni? Dia kata hak aku. Nabi kata, tambat dia, kemudian bertawakal kepada Allah. Nabi kata. Jadi tidak boleh, Nabi kata, tidak boleh kita meninggalkan asbab semata-mata mengharapkan tawakal kepada Allah. Tak boleh. Disahkan kata kita ni dah kena sakit apa? Kata kena kanser, kata kena na'udzubillah min zalik. Kata disahkan kita kena penyakit-penyakit yang macam ni.
Orang suruh pergi berubat, dia kata, aku tak lah, aku tawakal kat Tuhan. Ini tak kena, dia kata. Dari segi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, itu adalah pegangan yang salah. Begitu. Kerana yang demikian itu membawa dan menarik dia kepada lawan bagi yang dikehendaki daripada tawakal itu. Dia kata, yang ni dah faham yang menyimpang. Tak betul dah orang yang faham macam tu. Padahalnya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW berniaga mereka itu dan bekerja di dalam kebun-kebun korma. Tengok sahabat Nabi sendiri. Orang ada keliling Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya, Sayyidina Umar Al-Khattab misalnya, Sayyidina Osman bin Affan misalnya, Abdul Rahman bin Auf misalnya. Ni semua nama-nama sahabat yang besar-besar ni, semuanya adalah ahli perniagaan. Semua ni ahli perniagaan. Mereka ni semua bukan takat meniaga di Mekah, bukan takat meniaga di Madinah, bahkan biasa bawa barang dagangan pergi sampai ke Syam, Syria, mana pergi meniaga. Dan mereka ini adalah golongan yang berusaha dan bekerja keras, dan kemudiannya mereka bertawakal kepada Allah. Maka mereka itu, yakni sahabat-sahabat itu adalah ikutan, dan dengan mereka itu adalah penurutan. Dia kata, Nabi kata apa? Ashabi kan nujum. Nabi kata, sahabat-sahabat aku ni seperti bintang di langit. Maka hampa kena pedoman kepada sahabat ni. Tengok apa sahabat buat. Apa yang sahabat buat tu hampa buat. Kerana sahabat ni macam bintang di langit. Kalau hampa sesat tengah laut, tengok bintang. Berdasarkan kepada bintang, ilmu bintang yang ada kat kamu, kamu tahu arah tujuan kamu nak pergi. Maka sahabat ini adalah perlu dituruti. Begitu. Bermula kelebihan orang yang tawakal itu tersebut di dalam hadis, iaitu masuk dia di dalam bilangan orang yang masuk syurga dengan tiada hisab. Bukan kata kecil-kecil janji Nabi SAW. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, di antara kelebihan tawakal itu ialah ada peluang untuk masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab terus masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia ni dikenal pasti sebagai orang yang masa hidup atas dunia dulu tawakal dia kepada Allah tinggi sekali. Begitu. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan kata dia, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, lamma ushriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yamurru bin Nabi wan nabiyyina wa ma'ahumul qaum wan nabiyyina wa ma'ahumur rahtu wan nabiyyina wa laysa ma'ahum ahad hatta marra bisawadin 'azim faqultu man hadha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, lagi saudara sepupu kepada Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat daripada sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, ataupun disebut dengan nama Ibnu Abbas. Dia ni sepupu Nabi, dia meriwayatkan hadis ni. Kata dia, tak kala dijalankan oleh Tuhan dengan Nabi SAW pada malam hari daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Ini Isra' Mi'raj lah. Nabi dijalankan daripada Makkah pergi sampai Masjidil Aqsa di Palestin. Langsung naik ke langit. Dah sampai di Palestin, sampai di Masjidil Aqsa, terus naik sampai ke langit. Begitu. Maka ditunjukkan Tuhan akan dia, yakni akan Nabi, pada malam itu beberapa banyak perkara yang ajaib. Dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ini ditunjukkan kepada Nabi banyak benda-benda ajaib, benda yang pelik-pelik. Satu daripadanya iaitu mulai melalui ia dengan seorang Nabi. Ini satu daripada benda pelik yang Nabi ditunjukkan kepada Nabi. Nabi lalu dalam perjalanan Isra' Mi'raj itu jumpa seorang Nabi, ataupun jumpa beberapa orang Nabi. Dia kata, dan Nabi juga jumpa bukan seorang, beberapa orang Nabi jumpa. Dan serta mereka itu kaum yang besar, yang menurut mereka itu beriman dengan Allah pada masa dalam dunia. Nabi ditunjukkan dalam Isra' dan Mi'raj ini, Nabi ditunjukkan ada seorang Nabi, kemudian ada lagi beberapa orang Nabi yang mereka ni diikut oleh orang yang ramai. Maksud dia umat dia ramai.
Ditunjuk kepada Nabi keadaannya begitu. Dan melalui pula ia akan satu orang Nabi dan beberapa orang Nabi, dan serta mereka itu kaum yang kecil. Lepas tu pula jumpa pula Nabi lain pula, umat dia nampak kurang sikit pada hak mula tadi. Hak mula tadi ramai. Jumpa pula Nabi yang berikutnya, umat dia sikit daripada hak mula tadi. Dan melalui ia, yakni Nabi SAW, melalui pula akan seorang Nabi lain serta beberapa orang Nabi lain, padahal tiada serta mereka itu seorang pun yang mengikut dan menurut percaya akan Allah pada masa mereka itu menyeru dalam dunia. Jumpa pula satu Nabi lain pula tak ada siapa, dia duduk seorang begitu. Sehingga melalui Nabi lagi dengan satu kumpulan manusia yang amat besar. Dah lepas dah jumpa 3 benda pelik tadi. Jumpa satu Nabi umat ramai, jumpa satu Nabi umat korang sikit, jumpa satu Nabi ada tak ada siapa pula kat dia. Lepas pada tu jumpa pula satu kumpulan manusia yang ramai. Manusia tu ada ramai. Maka sudahlah harap Nabi SAW akan kumpulan itu kiranya ialah umat yang menurut dia. Bila jumpa umat ramai tak nampak ada Nabi dalam umat ni, maka Nabi ni tu ingat dalam hati dia. Nabi kata harap-haraplah hak ramai ni umat aku. Begitu. Dan mendengarkan serunya serta memeluk agama Islam, maka dia pun langsung tanya kepada malaikat yang sertanya itu. Sebagai tersebut di dalam hadis, maka bertanya aku akan kumpulan besar itu, siapa ini punya kumpulan yang besar? Bila Nabi nampak ada satu kumpulan manusia cukup punya ramai, Nabi tanya Jibril yang duk ikut Nabi ni. Nabi kata, wahai Jibril, ni umat manusia ni nampak ramai tapi tak nampak Nabi sama dengan mereka. Siapa mereka ni? Mereka ni umat siapa? Begitu. Bila didengar oleh malaikat akan pertanyaan Nabi itu, lalu dijawabnya, qila Musa wa qawmu walakin irfa' ra'sak fanzur, qala fa idza sawadun azim qad sadda al-ufuq min dhal janib wa min dhal janib. Maka dikata orang ialah Nabi Allah Musa alaihi salam serta kaumnya. Jibril kata dekat Nabi, tu hak ramai itu sebenarnya umat Nabi Musa. Dan Nabi Musa ada dalam ramai-ramai itu, kamu tak perasan dia. Tapi hak ramai itu adalah umat Nabi Musa. Kata Jibril lagi, tak usahlah kamu harapkan itu umat kamu. Jibril tahu dah. Bila Nabi tanya tu Jibril tahu dah. Nabi harap itu jadi umat dia. Maka Jibril kata dekat Nabi, tak usahlah kamu harap itu menjadi umat kamu. Bahkan umat kamu lebih banyak daripada itu. Jibril kata, tara tu ramai. Kamu dah seronok dah kalau sekiranya hak ramai itu jadi umat kamu. Tapi tu umat Nabi Musa. Tak usah bimbang. Jibril kata, kerana umat kamu lebih ramai daripada tu. Jibril kata macam tu. Maka cubalah congokkan kepala kamu ke atas. Jibril kata dekat Nabi, cuba langut tengok ke atas. Maka lihat, nescaya nampaklah umat kamu itu. Sabda Nabi SAW, maka aku pun mencongokkan kepala aku ke atas. Tiba-tiba aku lihat dan aku nampak jamaah yang sangat besar. Lebih besar daripada sekalian yang tersebut tadi. Sesungguhnya mengatupkan tepi langit daripada ini pihak dan daripada ini pihak. Nabi kata langut-langut naik ke atas, nampak manusia punya ramai. Allah tunjuk dekat Nabi keadaannya begitu. Langut-langut naik ke atas langit ni, nampak manusia ni bukan sikit punya ramai. Daripada ujung langit balik sana sampai ujung langit balik sini, penuh dengan manusia. Jibril kata, itu umat kamu. Jibril kata macam tu. Maka bila sudah dilihat Nabi SAW demikian itu, maka malaikat pun berkhabar kepada Nabi. Faqila haula'i ummatuk wa siwa haula'i min ummatik 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kata Jibril kepada Nabi SAW, sekalian itu adalah umat kamu semua. Jibril kata ni, yang nampak daripada balik sana sampai balik sini, timur ke barat, mana mata tengok semua nampak tu, itu umat kamu. Dan ada lain daripada sekalian ini, daripada umat kamu, bilangannya 70,000 orang lebih, masuk mereka itu syurga dengan tiada hisab.
Jibril kata pula dekat Nabi, ni macam ni punya ramai, daripada ramai ni ada 70,000 daripada umat kamu. Depa ni esok akan masuk syurga terus secara ekspres, masuk syurga tanpa hisab. Jibril kata macam tu dekat Nabi. Apa kalau habis sahaja cakap Nabi berkhabar kepada sahabat-sahabatnya segala yang tersebut di atas itu. Ini hadis ni berlaku selepas Isra' Mi'raj. Bila Nabi balik dari Isra' Mi'raj, Nabi cerita hadis ni dekat sahabat. Bila sampai cerita Nabi dekat situ, sampai takat kata ada 70,000 orang daripada umat aku akan berpeluang masuk syurga tanpa hisab. Bila Nabi sampaikan tu, maka Nabi pun langsung masuk rumah. Nabi cerita sampai cakap tu, Nabi bangkit masuk ke rumah. Rumah dia sebelah masjid aja. Bangkit terus balik rumah. Maka itulah kata rawi, fadakhala walam yas'aluhu walam yufassir lahum. Maka masuklah Nabi SAW ke rumahnya. Maka tiada bertanya sahabat-sahabat kepada Nabi, siapakah orang yang masuk syurga dengan tiada hisab itu? Dan tiada pula Nabi mentafsirkan kepada mereka itu akan sabdanya itu. Nabi berhenti tentu, Nabi bangkit balik. Jadi sahabat ni ditinggal dalam keadaan tak selesai cerita. Nabi kata ada 70,000 orang daripada sahabat aku esok ni, daripada umat aku esok ni akan masuk syurga tanpa hisab. Orang macam mana? 70,000 ni dia kira macam mana? Adakah dikira dari orang hak mula masuk Islam sampai ke angka 70,000 masuk Islam ke? Ataupun 70,000 hak dapat masuk syurga tanpa hisab ini orang yang ada sifat-sifat dia, ada syarat-syarat kan? Nabi tak cerita, Nabi tidak tafsirkan golongan 7,000 tu golongan macam mana. Nabi tak sebut. Nabi habis bangkit terus balik dalam rumah. Jadi sahabat-sahabat pun nak hidup tahan Nabi tahan, kurang adab. Maka sahabat pun jadi tinggal dalam keadaan siapa 70,000 ni kita masuk keadaan macam mana cerita ni dan sebagainya. Jadi tak selesai cerita tu begitu. Maka sudahlah mereka itu datang iskal. Iskal ni maksudnya muskil. Sudah jadi confused. Sudah jadi macam mana ni keliruan ni. Kita ni masuk keadaan jadi macam tu. Lalu mereka itu pun muzakarah sama-sama mereka. Bila dah tak jelas apa yang Nabi beritahu ni, mereka pun sama mereka pakat duduk bersembang. Yang ni berambil faham dan mengambil reti akan sabda Nabi tadi. Jadi masing-masing pakat duduk agak lah. Begitu. Dan bertanya setengahnya bagi setengah. Siapa orang yang akan masuk syurga 70,000 dengan tiada hisab itu? Jadi dia ditanya kau ni tanya kau ni, agak siapa 70,000 tu? Dia ni kata, ya aku pun tak tahu nak agak, hang pula ingat macam mana. Jadi pakat duk sembang macam tu. Faqalu nahnu hum wa qala qailun hum abna'una allazina wulidu 'ala al-fitrah wal islam. Maka jawab setengah mereka itu bagi setengahnya, kita lah mereka itu. Dia kata Nabi tak abang, tapi tak ada orang lain nampak kita. Ini yang banyak lah jenis macam ni. Ini macam kita lah jenis macam ni. Jenis dia berasa kita ni tak apa. Aku dah lemah dengan puak-puak tu. Dia tu berasa dia tak apa. Ini penyakit sebenarnya. Merasa selamat ni penyakit sebenarnya. Perasaan selamat tu sebenarnya boleh membinasakan kita. Orang yang dia rasa dia dah okey, dia tak apa, dia selamat, orang macam ni dia tak akan ada usaha nak tingkat diri dah. Tak ada. Dia kira dia okey dah. Sahabat-sahabat Nabi pun ada juga hak macam ni. Bila Nabi kata ada 70,000 daripada umat aku akan masuk syurga tanpa hisab, sembang sama-sama dia kata apa? Nahnu hum. Dia kata kita lah. Nabi kata 70 tu tentu dah. Kita ni tentu masuk kota kan. Sebahagian kata lagu tu. Maka kita lah mereka itu. Yakni kita semua ni lah orang yang masuk syurga dengan tiada hisab. Dia kata lagu tu. Maka dijawab oleh sekalian yang berkata-kata itu, bukannya kita. Kawan hak dia pula. Kawan dia kata, bukan kita kok. Dia kata, kerana kita awalnya kafir, kemudian kita masuk Islam. Dia kata, aku dulu nampak bukan kita. Pasal apa? Pasal kita ni jahat dulu. Dia kata, ni nak jadi lagu ni. Dia kata, takkan hang lupa kan hang dulu siapa?
Dia kata begitu. Hang pun nampak baru dalam tahun 2 ni dia. Dia duduk main buah tu. Hang jangan duduk perasan sangat. Dia kata hang pun baru tahun 2 ni aja. Dulu lepas getah kerak orang bayar. Dia kata begitu. Hang jangan duduk perasan hang dengan setahun 2 berubah ni hang ni kira jamin dah surga. Nanti tak. Dia kata. Jangan, dia kata kita ni nak boleh jadi Islam macam lah ni, kita ni dulu kafir. Nabi Muhammad Nabi bawa Islam baru kita masuk Islam. Arak kita balas dah dulu ni. Zina hari-hari kita dulu ni. Judi ni permainan kita. Dia kata ni baru masuk Islam, baru berapa hari kita masuk Islam. Takkan kita nak masuk surga tanpa hisab? Sebahagian kata begitu. Maka dia hisap lagi kita. Dia kata tentu kita kena hisap. Bukan sikit benda kita buat dulu. Takkan Tuhan pakai nak kira habis begitu aja. Dia kata. Bahkan gamaknya orang-orang yang masuk surga dengan tiada hisap itu ialah anak-anak dan cucu-cucu kita. Yang diperanak akan mereka itu atas semula jadinya Islam. Dia kata kuduk nampak golongan 70,000 dapat masuk surga tanpa hisap ni. Lapis anak-anak kita. Pasal apa? Pasal kita masuk Islam, lepas tu kita dapat anak kita ni keluar-keluar main Islam. Mereka ni nampak lebih layak masuk Islam daripada kita. Kita ni aku bila duk ingat-ingat balik aku lemah kata. Begitu. Ni sahabat seorang kata. Yang ni telah diperanak mereka itu beragama Islam daripada mula jadinya. Kerana mereka itu anak kita dan kita semua orang Islam, maka mereka itulah orang yang masuk syurga dengan tiada hisab. Dia kata aku duk nampak bukan kita, tapi lapis anak dan lapis cucu kita dan keturunan kita lah yang nak masuk dalam kota 70,000 tadi. Begitu. Kata Ibnu Abbas, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala humul ladzina la yaktawuna wa la yastarquna wala yatakhayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hal yang demikian itu, maksudnya tengah hang duk kata lagu ni aku bagi pendapat lagu ni, kau ni balas balik macam ni dan sebagainya, tengah depa duk bercakap ni, maka keluar Nabi SAW dan didengar oleh Nabi akan cakap mereka itu. Tengah duk lawan kata ni dia ni bagi pendapat ni, Nabi keluar, Nabi dan dengar depa duk sembah. Maka Nabi kata, maka dengar perkataan mereka itu yang berselisihan dan berlainan pendapat itu. Bila didengar oleh Nabi akan yang demikian, lalu bersabda Nabi, bermula orang yang masuk syurga dengan tiada hisab itu, iaitulah orang yang tiada berubat mereka itu dengan selang, dan serta tidak i'tiqadkan, tidak senang sakit itu lain daripada selang. Selar ini dalam bahasa Arabnya dia sebut tadi yaktawun. Ni berubat orang pakai besi panas. Dia panggil selar. Bakar besi panas, cucuk orang. Dalam masyarakat Arab dulu, dia berubat orang cara. Dia ambil besi panas macam kita dah bakar tungku aja. Tungku bagi panas, kita pijak tungku dengan di kaki kita. Orang dulu dia bakar besi panas, kemudian dia cucuk besi panas masuk dalam badan. Itu salah satu daripada cara pengubatan orang dulu. Dia berubat dengan besi panas dan dia berkeyakinan kalau baik kerana besi panas ni. Siapa-siapa yang ada beriktikad macam tu, dia ni tak dapat masuk dalam kumpulan 70,000. Orang yang beriktikad mengatakan kita berusaha berikhtiar, tetapi kalau nak baik ni Allah bagi, orang ni ada peluang untuk masuk di dalam kota 70,000. Itu maksudnya. Dan tiada berubat dengan jampi atau tiada minta jampi sebagai jampi orang jahiliah. Orang yang ada harapan untuk masuk kota 70,000 orang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang keduanya dia tidak terlibat dengan cerita berubat jampi-jampi jahiliah. Jampi jahiliah maksudnya bukan jampi guna ayat Quran. Dia guna macam-macam. Dia sebut benda bukan-bukan ni berkat apa nama panglima hitam lah, dengan berkat kacik Fatimah lah, dengan macam-macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin tidur pasang telinga dengar dia bunyi ni cukup pelik. Tapi yang tu dia nanti bunyi pelan sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum apa semua dengar lagi. Lepas tu hujung tu dia bunyi kacit lagi, bunyi Fatimah lagi, dia bunyi panglima hitam.
Hak tu dia tak mau nak bagi kita dengar. Ini dia panggil jampi jahiliyah. Islam tak bagi jampi benda-benda macam ni. Duk seru-seru yang bukan-bukan ni tak boleh. Tak boleh. Orang yang terlibat dengan jampi-jampi jahiliyah ni tidak akan masuk kota 70,000, masuk syurga tanpa hisab. Begitu. Adapun jampi dengan Quran dan menggunakan nama Allah dan seumpama dengannya, maka ia itu tidak mengapa. Itu dia abang. Kalau guna Quran macam Abu Sa'id Al-Khudri, kita dah cerita dah. Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia dengan beberapa sahabat ni musafir dalam satu perjalanan, singgah di tengah padang pasir berkemah. Tak jauh dengan kawasan mereka berkemah ni ada sekumpulan Arab Badui ni. Golongan nomad yang berpindah gandah ni duduk tak jauh daripada tempat mereka berkemah. Nak jadi cerita malam tu, ketua mereka ni, ketua Badui ni kena ketik menatang bisa. Sakit sampai menggelupok-lupok, tak tahu nak buat macam mana. Mereka pun keluar cari ikut ada siapa-siapa boleh berubat ketua mereka yang kena ketik binatang bisa ni. Mai ke tempat perkemahan sahabat-sahabat Nabi ni. Mereka tanya, siapa di kalangan kamu semua yang boleh jampi orang sakit? Sahabat semua senyap. Tiba-tiba Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, aku boleh. Dia kata. Bila dia kata aku boleh, sahabat lain ni semua pakat tengok ke dia. Bomoh orang ramai. Tak bagi tahu pun. Dia lembut. Dia kata aku boleh. Dan kemudiannya dia dibawa pergi sampai di sana, dia nampak dia baca sesuatu, lepas tu dia embuih. Dia embuih pergi ke tempat sakit tu, dia sapu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua Badui dibangkit duduk elok, hilang sakit. Dagu orang kata kuti tak buah. Jadi begitu, bangkit duduk elok. Terkejut habis buat-buat Badui ni, lepas kat tengok dia, Arab Badui, ketua Arab Badui terlampau seronok sebab sakit dia boleh hilang dengan tiba-tiba. Dia bagi 2 ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, nah, aku bagi kat kamu kambing ni. Dia pun tuntun balik kambing ni sampai di tempat kemah sahabat-sahabat ni. Sampai-sampai dia tanya ni kambing main mana? Dia kata, dia patut bagi. Pasal apa dia bagi? Dia kata, aku pergi, alhamdulillah, dia kata ketua mereka sehat seperti sedia balik. Maka sebagai tanda terima kasih, dia bagi kambing ni 2 ekor. Dia bertanya dia, hang buat macam mana? Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku tak ada buat apa. Aku cuma baca Ummul Kitab. Dia kata, baca Fatihah saja. Aku baca Fatihah saja. Kemudian aku buat tempat yang kata kena ketik menatang ni. Aku pun tak tahu. Allah izinkan dia baca. Dia kata. Dia kata, tak apalah kalau macam tu. Lah, kita sembelih kambing ni dulu. Ini hadis tuan-tuan. Ini hadis. Bukan riwayat yang karut-karut dah. Ini hadis sahih. Tuan-tuan boleh dapatkan hadis ini di dalam Sahih Muslim boleh ada. Dan tuan-tuan boleh buka muqaddimah. Apa nama kitab tafsir Ibnu Katsir. Di bawah tafsir suratul Fatihah. Ada hadis ni. Dia kata nanti tak ada. Dia kata. Dan sebenarnya aku pun tidak pasti. Dia kata. Boleh tak boleh kita makan hasil daripada ni? Jadi jangan dulu. Dia kata ada lebih baik kita balik dulu sampai di Madinah, kita bagi tahu ke Nabi, cerita benda ni pada awal sampai habis, dengar Nabi kata boleh tak boleh. Lepas tu nak makan apa kita buat. Dia pun kata okey. Dipendekkan cerita hadis tu, balik sampai jumpa Nabi SAW, bagi tahu dekat Nabi. Nabi senyum. Nabi cuma senyum. Lepas tu Nabi kata, maka apa hak mereka bagi tu hak kamu. Nabi kata, kalau kamu sudi, bagi sekong kat aku. Itu hadis dia begitu. Jadi bukanlah nak menunjuk kata Nabi ini satu macam punya duk cukai orang, duk pau orang punya. Apa dah? Tapi hadis tu sebenarnya hikmah di sebalik Nabi minta kambing tu sekong, ialah nak mengukuhkan hukum harus ambil duit yang orang bagi kerana tolong orang. Ulama dia tengok dari sudut tu. Orang nakal dia tengok dari sudut lain. Dia beza dari situ. Ulama dia tengok dari sudut tu, dari sudut harus mengambil upah tu. Bukan setakat harus. Nabi kata okey, hang boleh ambil. Nabi kata kalau hang bagi kat aku satu. Menunjuk kata memang halal pemberian orang. Begitu. Jadi itu ceritanya. Tentang yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia menggunakan Ummul Kitab untuk nak menjampi ubat sakit yang kena kepada orang. Maka itu dibenarkan sabit daripada keterangan hadis yang sahih.
Begitu. Dan orang yang tiada tengok untung dengan burung dan seumpamanya. Ni, orang yang nak masuk dalam kota 70,000 masuk syurga tanpa hisab adalah orang yang tidak percaya kepada burung. Dalam bahasa hadis tadi dia kata wala yatatayyarun. Tayrun, tuyur makna dia burung. Tayr itu makna dia burung. Yatatayyarun maksudnya orang yang ada percaya dengan benda-benda yang sangkut dengan burung. Dan ada dalam masyarakat kita pun ada, kan, tidur malam pukul 1, pukul 2 pagi dia dengar bunyi burung. Dia dengar bunyi burung, dia kata kat bini dia, dia kata aku rasa ada. Itu dia panggil yatatayyarun. Dia percaya dengan sempena burung. Ataupun orang yang dulu ada tuan-tuan, jenis dia urak dan sangkang burung turun main nak. Sebenarnya hikmah di sebalik Nabi minta kambing tu seekor ialah nak mengukuhkan hukum harus ambil duit yang orang bagi kerana tolong orang. Ulama dia tengok dari sudut tu, orang nakai dia tengok dari sudut lain. Dia beza dari situ. Ulama dia tengok dari sudut tu, dari sudut harus mengambil upah tu. Bukan setakat harus Nabi kata okey hang boleh ambil. Nabi kata kalau hang bagi kat aku saja, menunjuk kata memang halal pemberian orang. Begitu. Jadi itu ceritanya tentang yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia menggunakan umul kita untuk nak menjampi ubat sakit yang kena kepada orang. Maka itu dibenarkan sabit daripada keterangan hadis yang sahih. Begitu. Dan orang yang tiada tengok untung dengan burung dan seumpamanya. Ni, orang yang nak masuk dalam kota 70,000 masuk syurga tanpa hisab adalah orang yang tidak percaya kepada burung. Dalam bahasa hadis tadi dia kata wala yatatayyarun. Tayrun, tuyur makna dia burung. Tayr itu makna dia burung. Yatatayyarun maksudnya orang yang ada percaya dengan benda-benda yang sangkut dengan burung. Dan ada dalam masyarakat kita pun ada, kan, tidur malam pukul 1, pukul 2 pagi dia dengar bunyi burung. Dia dengar bunyi burung, dia kata kat bini dia, dia kata aku rasa ada. Dia panggil yatatayyarun. Dia percaya dengan sempena burung. Ataupun orang yang dulu ada tuan-tuan, jenis dia urak dan sangkang burung turun main nak tengok nasib ni. Burung tu jalan sedih-sedih gigi satu ambil pergi bagi kat tuan dia, dia pun buka baca. Tak ada nasib tak elok, semua elok. Kan? Dia tahu kalau tak elok pun dia tak boleh ambil ke dia. Kan? Semua nasib elok. Kan? Ini juga satu bentuk daripada percaya burung. Okay. Mana-mana orang yang terlibat dalam soal tengok nasib, tengok untung baik nasib ini dengan menggunakan burung, ini orang syirik. Mereka tidak ada peluang untuk masuk kota 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Itu Nabi kata. Sebagaimana adat orang dahulu daripada Islam, ini adat jahiliah, percaya kepada burung. Dan atas Tuhan mereka itu bertawakal diri mereka itu. Ini orang yang akan masuk kota 70,000 masuk syurga tanpa hisab adalah orang yang bertawakal kepada Allah Tuhan mereka, yakni menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala pada tertib segala musabbabat di atas segala asbab. Ini orang ni, dia percaya apa yang dia buat ni hanyalah sebab musabab, hanyalah sebab kepada nak mendapat satu musabab. Dia buat ni usaha ikhtiar aja, tapi hasil dia bukan usaha yang menentukan, Allah yang menentukan. Orang yang ada keyakinan yang macam ini adalah orang yang ada peluang untuk masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata begitu. Ataupun meninggal mereka itu akan minta jampi dan tengok untung dan juga bersalah. Ataupun orang yang tinggal benda-benda yang disebut sebagai tak elok tadi. Dan telah berkata jumhur ulama, berhasil nama tawakal itu iaitu percayakan dengan janji Allah. Itu juga tawakal. Dia percaya dengan janji Tuhan. Banyaklah dalam Quran Tuhan janji kalau buat baik akan dibalas pahala. Dia percaya. Maka dia buat baik sungguh-sungguh. Pasal apa yang dia sungguh-sungguh buat baik? Pasal dia yakin Tuhan dah janji siapa buat baik akan dapat pahala. Dia buat baik. Begitu. Dan yakin dia bahawasanya qada Allah itu berlaku ya. Dan tiada meninggalkan menurut
menurut akan sunnah, dan dia yakin apa yang berlaku ini adalah hasil daripada qada dan qadar Tuhan. Dia yakin apa juga kena kat dia. Dia yakin apa juga yang menimpa dia ini takdir Tuhan, dan dia tak akan bantah takdir Tuhan. Kita tengok banyaklah, semalam saya sebut di Masjid Ikan Batu, semalam banyaklah takdir Tuhan ni kan. Kadang-kadang kita tak boleh fikir dengan akal, kita tak boleh fikir. Tuhan tentu macam tu, kita tak boleh fikir. Satu orang suami isteri kan, orang kaya, dua-dua suami isteri kaya. Bila tahu kata isteri ni mula mengandung, mula hamil, mula mengandung, punya jaga ni, bini tak akan buat kerja apa, lepas tu bagi bini makan ni benda-benda yang elok-elok, pastikan semua elok-elok sampai hari isteri lahir anak, tak ada 5 minit anak mati. Nampak? Maknanya kalau fikir akal, tak patut mati. No, daripada doktor sahkan kata isteri dia hamil, daripada tarikh tu makan apa semua jaga. Dengan ambil makanan tambahan, dengan apa macam-macam punya tu jaga. Ni pendek kata, kalau ditengok pada hak tu jaga tu, anak ni keluar sihat, tapi keluar mati. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terima qada dan qadar Tuhan, bila jadi macam tu dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia kata macam mana ni? Dia kata kita dah jaga elok, kita dah buat dah semua boleh jadi macam ni, dia mula nak komplain. Nampak tak? Ini yang dikatakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hujan. Itu dia kan. Tengok hujan rahmat ni, kata rahmat, tak hujan lama. Kau belah seberang tu, terbakar mau tu. Terbakar tu dia mai jerubu mai balik. Ya. Sampai ada pihak yang sebelum ni kalau orang buat sembahyang hajat dia pergi kepung. Lah ni dia suruh sembahyang hajat. Yang pasal apa? Pasal hujan tak turun. Malam ni Tuhan buat main hujan. Tengok, ini yang dikatakan rahmat. Kan? Hasil daripada orang yang baik, orang yang semayang, orang yang mengharapkan keridaan Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, minta Tuhan buat main hujan macam ni. Begitu. Nah, baik. Pada mengambil rezeki daripada barang yang tak dapat tidak baginya daripada makanan dan minuman. Itu dia. Dia ikut sunnah Nabi. Orang yang ikut sunnah Nabi apa dia? Sunnah Nabi mesti usaha baru boleh dapat hasil. Kena usaha. Nabi SAW tak pernah duduk saja duk minta Tuhan hantar mai apa-apa kat dia. Nabi SAW sendiri berusaha. Begitu. Dan jaga daripada seteru dengan menyediakan senjata dan juga menguncikan pintu. Ini yang dikatakan usaha. Kita kalau nak lawan dengan musuh, tak boleh lawan dengan doa je. Tak boleh. Kita disuruh berdoa, tetapi kita tidak disuruh hanya berdoa. Kalau tidak, Allah tak buat turun ayat Quran yang Allah kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ila akhir ayat. Tuhan kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siap sedialah sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Tuhan suruh orang Islam ini buat persiapan, bersiap sedia sedaya upaya. Maknanya habis ring, orang kata habis-habisan cuba untuk siap sedia daripada quwwah, daripada kekuatan. Kekuatan maksud dia apa? Kekuatan senjata. Lah bukan zaman pakai anak panah, bukan zaman pakai tombak. Bahkan zaman atom pun dah lepas dah. Lah zaman nuklear. Orang Islam tak ada, melainkan di Pakistan aja ada. Maka dengan kerana sebab tu mereka duk attack Pakistan dah ni. Duk tekan Jeneral Musharraf supaya Musharraf menjadi susah. Dia tekan Pakistan, dia tekan. Dia nak supaya Musharraf ni tunduk dekat Amerika. Dia nak pasal apa? Pasal Pakistan ada nuklear. Kalau Pakistan tidak ada nuklear, Amerika tak tengok Pakistan ni, tengok buat semua aja. Tetapi oleh kerana satu-satunya negara Islam yang ada loji nuklear ialah Pakistan, maka Pakistan duk kena tekan. Kalau sekiranya dia tak mau turut kehendak Amerika, mereka boleh pergi bom tempat loji nuklear tu meletup satu negara Pakistan. So Musharraf dalam keadaan dia susah. Dia susah. Dia nak tunjuk dia lawan Amerika, sebagai ganti dia nyawa rakyat dia.
Dia turun, sebahagian rakyat dia marah kat dia. Musyarah diletak dalam keadaan yang macam tu. Satu aja negara Islam yang ada nuklear, yang menyambut seruan Allah dalam ayat tadi, suruh siap sedia kekuatan ni, satu aja negara Islam yang ada nuklear ditekan sebegitu rupa. Hari ini keadaan di peringkat antara bangsanya begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menyediakan kekuatan senjata, kekuatan ekonomi, kekuatan macam-macam ni adalah tuntutan agama. Begitu. Dan dia kata contoh yang kecil ialah mengunci pintu. Itu juga usaha. Itu juga usaha. Nak tidur kunci pintu dulu. Bukan kunci satu je. Buat 2-3 selak lagi. Bawah, tengah, atas, ke mana bubuh selak lagi banyak. Nah, sahabat saya buka kedai mas di Pulau Pinang. Jumpa saya 2-3 malam lepas. Kebetulan kita baca tajuk ni. Tajuk kata tak boleh kita pergi terlibat dengan benda-benda jenis sihir, jenis apa ni, tak boleh. Dan kita baca tafsir Quran, cerita tentang asal-usul ilmu sihir. Asal sihir ni mai dari mana? Kita baca dalam tafsir, dia cerita riwayat tentang asal-usul sihir. Kemudian jelas daripada ayat tu, dia kata sihir ni haram. Belajar dengan tujuan nak beramal ataupun beramal sihir adalah haram. Bahkan Nabi kata ijtanibus sab'al mubiqat, hendaklah kamu jauhi 7 benda yang boleh membinasakan. Sahabat kata apa benda tu? Nabi kata asyirku billah was-sihru, syirik kepada Allah, dan yang keduanya sihir. Dia sebut tu habis mai tanya. Dia kata ustaz ni nak tanya pasal sihir ni. Dia kata saya ni ada kedai mas, lebih kurang dalam 2 bulan lepas ada orang masuk kedai mas saya dan dia buka. Budak-budak kerja saya buka semua, laci-laci apa ni semua buka, tarik tray bawa keluar, ambil mas tu lomboh lagi dalam rancang dia. Sebab di kedai ada kamera tu, dia ambil gambar, dia kata dan yang saja nak habaq kat ustaz dah, dia kata yang buat di Arab. Kita duk ingat Indonesia tu je. Arab pun ada juga part time di sini buat macam tu. Dia kata ustaz boleh tengok lah. Dia kata saya dah bagi dekat polis dah 1 kopi. Dia kata saya pun ada boleh tengok lah. Memang Arab. Jadi pukau lah, cara tu pukau. Dia masuk pergi tu, budak-budak kita tulis. Dia bagi salam tuan-tuan. Ini orang jahat pun lah. Dia bagi salam. Jawab bodoh. Buka, dia kata tarik ni semua, ambil bubuh, dia pun keluar dengan aman, tak ada masalah apa. Dia pun ni duduk tinggal, duduk terbodoh sekian lama. Jadi Ustaz, saya pun dah lepas kejadian tu, saya pun nak buat apa lagi dah. Saya duduk mengaji ni, duduk dengar cerita dia, tempat mengadu Tuhan ya. Tiap malam, dia kata saya bangun tengah malam, saya semayang tahajud, saya semayang hajat. Semayang hajat minta supaya kalau boleh Allah kembalikan barang-barang tu banyak, dia kata. Cukup 40 malam saya buat, dia kata. Ada satu orang telefon main, dia tanya nak balik tak barang tu. Tanya dulu. Saya terkejut. Dia boleh tanya soalan nak balik tak barang tu. Saya terkejut kan. Soalan tu bagi terkejut dah satu. Saya tanya ni siapa? Dia kata tak apalah, ambil nombor telefon saya apa pun. Dia kata ambil nombor telefon saya. Kalau nak, dia kata mai jumpa saya. Saya boleh tolong ikhtiarkan untuk nak dapat balik barang tu. Makna bukan kawan yang curi itulah. Dia boleh tolong ikhtiarkan untuk dapat balik. Dia kata ambil nombor telefon ni. Jadi dia kata dah beberapa hari dah. Dia kata saya tu ingat nak pergi takut pun dah. Jadi satu malam ni ustaz pula pergi baca bab ni. Saya nak tanya, dia kata macam mana? Boleh tak saya pergi jumpa orang ni? Kan? Saya pun kata kat dia, saya kata nak pergi boleh, tapi pergi bagi ramai sikit. Kok jadi pergi dia pukau dengan hang pula, jadi pasal pula kita pun tak tahu kawan tu tak baik. Tak baik jenis cakap dalam telefon. Jadi kita ni disuruh beringat, pergi bagi ramai sikit. Bila sampai di sana, tengok dia dulu. Tengok dia atas bawah dulu. Tengok agak makan cekak ke tak? Bukan makan cekak. Bagaimana? Tengok agak kita rasa selesa tak dengan dia ni.
Pun nampak muka ada ayat semayang, nampak orang bagus. Yang ketiga, tanya dia. Dia nak buat lagu mana? Kalau dia terang cara dia nak buat tu cara tak salah dari segi agama, Masya Allah, jalan. Tapi kalau dia duk abang kata dia mau kain kuning, mau palai, dan lagi mau ayam tonggek, mau lagu. Ada duk main lagu tu, kata tak apa, nanti saya balik bincang dengan isteri saya dulu. Kata balik tu, ma'assalamah, tetapi lah. Ya, tapi untuk peringkat mula ni pergi dulu, pergi tengok dulu. Kita baik sangka dulu. Takkan dia nak tolong sungguh dan dia orang baik-baik sungguh ke apa, pergi dulu. Kata dulu. Itu betul. Ini cerita dalam masyarakat kita ni, apa pun kena usaha ikhtiarkan yang terbaik dulu. Kunci, buat macam-macam dulu rumah kita ni apa semua, buat dulu, usahakan dulu. Dan lepas tu, tawakal kepada Allah. Dia kata. Tetapinya, serta demikian itu, tiada sedar hatinya. Dan tiada sejahtera dengan hatinya itu kepada asbab. Bahkan beriktikad pula ia akan tiada mendatangkan faedah. Dan tiada menolak akan mudarat. Bahkan sebab dan musabab itu perbuatannya. Dan sekaliannya itu dengan kehendak Allah. Dia kata walaupun dah usaha, kunci pintu, pasang geril dan sebab macam-macam dah usaha, tapi jangan rasa selamat lagi. Itu baru usaha. Lebih pada tu, serah dekat Allah. Hatilah sekali mau gantung dekat Tuhan juga. Selamat tak selamat rumah tangga aku ni, elok tak elok keadaan aku ni, bergantung kepada Allah. Allah pelihara, selamat. Yang ni mau kunci kejap-kejap dalam hati. Dia kata, yang ni kena. Tiada Tuhan melainkan dia. Yang ni kita mau ingat. Begitu. Dia kata. Maka apabila jatuh daripada seseorang itu bersandar kepada sebab, nescaya cacat dia pada tawakal. Dia kata kalau kita duk berasa kemas dah. Takat yang ikhtiar kita buat tu kita duk berasa kemas dah. Kalau Tuhan tak tolong pun aku tak apa dah. Bila duk ingat lagu tu, cacat. Dia kata. Iman orang ni dah jadi cacat. Tak boleh. Kita kok mana pun last sekali, gantung dekat Allah juga. Dia kena macam tu. Baik. Faqama Ukashah ibnu Mihsan. Faqala ana minhum ya Rasulullah. Qala na'am. ثم قام آخر فقال أنا منهم قال سبقك عكاشة. Bila dengar saja oleh sahabat Nabi akan sabda Nabi yang demikian itu, maka bangun seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Ukashah bin Mihsan. Lalu kata dia kepada Nabi, adakah hamba termasuk daripada bilangan setengah orang yang masuk syurga dengan tiada hisab itu ya Rasulullah? Dia tak boleh tahan. Sebab Nabi kata, di kalangan umat aku ni ada 70,000 orang yang akan dapat peluang masuk syurga tanpa hisab. Ukashah ni salah seorang sahabat Nabi, nama dia Ukashah. Dia bila dengar lagu ni duduk tak apa nak sedar. Duk kira nak tanya Nabi. Nak tanya aku ni macam mana? Aku boleh tak boleh? Bila habis Nabi cerita, qama, bangkit terus, qama Ukashah. Bangkit Ukashah ni terus dia kata ana minhum ya Rasulullah. Saya ni masuk tak dalam kumpulan 70,000 tu? Jadi orang putih kata over excited. Over excited. Dia excited sangat. Dia excited ni nak kata apa? Dia tak boleh sabar lah. Dia ini mau duk tanya abang ni dia kata. Dengar ni senang. Bila dia kata okey tu cantik. Aku balik tidur pun lena lah. Dia terus tanya. Tak ada orang lain nak tanya apa. Dia terus bangkit-bangkit. Ana minhum ya Rasulullah. Aku ni masuk tak dalam 70,000 tu ya Rasulullah? Dia tanya Nabi begitu. Maka dijawab oleh Nabi SAW akan pertanyaan Ukashah tadi dengan sabdanya, bahkan engkau seorang daripada mereka itu. Allah Akbar. Yang ni yang kata soalan cepu mas. Ya. Soalan cepu mas. Memang dia boleh mas semua. Dia tanya ana minhum ya Rasulullah. Aku salah seorang daripada 70,000. Nabi jawab kat dia, Nabi kata, hang salah seorang. Allahu Akbar. Lembut lutut tuan. Ya. Kemudian daripada itu bangun seorang lagi. Ni tak boleh jadi. Takkan orang kacau saja. Maka tak salah mendengar akan jawab Nabi yang demikian itu. Seraya katanya, bila dia dengar Nabi jawab dekat orang kacau, hang salah seorang yang masuk dalam 70,000. Tok Syekh ni terus bangkit. Dia kata, adakah hamba ini seorang daripada jumlah yang masuk surga dengan tiada hisab itu ya Rasulullah? Dia pun tanya macam tu juga. Dia kata, aku macam mana? Dia tanya begitu. Maka dijawab Nabi dengan sabdanya, telah dahulu akan dikau oleh Ukashah.
Nabi kata, nampak tak ada lah. Pasal apa? Orang kacau dapat dah peluang. Allahu Akbar. Dia nak jadi tu. Dia nak jadi. Kan? Jadi dia bakit-bakit tanya Nabi kata, nampak tak apa yang tolong. Enggak, pasal apa? Orang kacau dah mendahului. Begitu. Baik, kita tengok apa huraian tadi. Dia kata, dan pada setengah riwayat mengatakan orang kacau tadi, apabila didengarnya sabda Nabi SAW akan orang yang masuk surga dengan tiada hisab itu, iaitu orang yang tawakal atas Allah dan lainnya, maka Ukasyah pun minta doa kepada Nabi. Kiranya jadi dia salah seorang daripada orang yang masuk surga dengan tiada hisab. Ini dalam riwayat lain, dia kata bukan Ukasyah tanya Nabi, aku ni masuk tak? Tetapi Ukasyah bangkit, dia kata, ya Rasulullah, doakan aku masuk dalam kumpulan itu. Ini dalam riwayat lain, kata macam tu. Maka didoakan akan dia oleh Nabi seperti mintanya itu. Bila dia minta Nabi doa, dia masuk dalam kumpulan 70,000 masuk surga tanpa hisab, Nabi terus angkat tangan minta, ya Allah, jadikanlah Ukasyah ni salah seorang daripada kumpulan 70,000 yang akan dapat masuk surga tanpa hisab. Bila didengar oleh orang yang lain, lalu bangun minta didoakan pula. Hak seorang lagi bangkit, dia kata, ya Rasulullah, doa aku sama. Jangan Ukasyah saja, doa aku sama. Dia kata, maka jawab Nabi telah mendahului akan dikau oleh Ukasyah. Maknanya ialah waktu mustajab doa aku minta seperti kehendakmu itu telah diambil oleh Ukasyah. Maksudnya ialah Nabi nak abang kata, masa mustajab doa yang Tuhan bagi kat aku ni, masa tu Ukasyah dah pakai dah, dan masa tu dah lepas. Dan saya pernah jumpa hadis cerita masa mustajab doa masa hari Jumaat. Dia macam tu. Kita ni hari-hari ini dia ada satu waktu tu waktu bonus. Siapa doa bertepatan dengan waktu tu, Allah mustajab doa. Dalam hari Jumaat banyak hadis tu Duk cerita kata dalam hari Jumaat itu dia ada satu lahzah, dia kata. Dia ada satu ketika yang siapa berdoa pada ketika itu, Allah akan mustajabkan doa dia. Allah akan perkenankan doa. Tapi Nabi tak bagi tahu waktu itu bila. Nabi kata waktu itu sebentar sekali. Nabi kata. Ulama saja duk bagi pandangan. Sebahagian ulama kata waktu itu ialah di antara dua khutbah. Waktu khatib duduk tu, waktu mustajab doa. Itu pendapat sebahagian ulama. Berdasarkan ada hadis juga yang bagi clue macam tu. Yang bagi tanda-tanda seolah-olah waktu tu waktu mustajab. Ada ulama kata waktu mustajab doa itu ialah waktu imam turun daripada mimbar nak pergi duduk tempat imam jadi imam. Time tu. Time yang sah tu. Itu time mustajab doa. Ada sebahagian ulama kata bila lepas waktu asar hari Jumaat menghampiri waktu maghrib, itu time mustajab doa. Jadi dia ada banyak. Yang pentingnya apa? Hari Jumaat mau duk kuat doa. Yang pentingnya hari Jumaat mau duk kuat doa. Pasal apa? Pasal dalam hari Jumaat tu dia ada waktu yang mustajab doa. Maka Nabi SAW jawab dekat sahabat yang kedua ni, Nabi jawab macam tu. Time mustajab doa yang Tuhan bagi kat aku tu, aku dah minta untuk Ukasyah. Dan kamu minta, time tu dah lepas. Nabi kata, tak boleh tolong. Nabi kata macam tu. Maka minta kamu jadi satu orang daripada orang yang masuk surga dengan tiada hisab itu telah terkeluar daripada waktu mustajabnya. Kalau begitu, mana-mana waktu boleh aku mintakan. Nabi kata tak apalah, tengoklah bila-bila aku minta lain. Nabi dah pergi dia syok balik. Dan Nabi kata tak apalah, tengoklah bila-bila pula waktu mustajab doa aku minta untuk kamu sekali. Dan kata setengah ulama, sebab pun Nabi jawab dengan sabdanya sabaqaka Ukasyah itu kerana ia mau menutup mulut semua. Ada setengah ulama buat andaian. Nabi jawab dekat kawahan nombor 2 ni. Tadi Ukasyah, dia orang mula, dia kata aku macam mana ya Rasulullah, tolong doa dekat aku supaya aku masuk dalam kumpulan tu. Nabi doa untuk dia. Bila Nabi doa untuk dia, kawan dia dah rasa dia pun nak sama. Kawan yang kedua pula kata, ya Rasulullah doa untuk aku sama. Nabi potong orang cepat-cepat. Pasal apa? Kalau tak potong semua tak lagi. Kalau tak potong tak lagi, semua pergi bergaduh angkat tangan, dia anggap pasal apa? Pasal nak suruh doa. Dia nak duduk karang nama mereka ni seorang-seorang nak dengar. Jadi
sebahagian ulama kata Nabi potong cakap ni semua kerana apa? Kerana nak menutup mulut semua orang. Supaya tak semua orang buat kelang kabut. Jangan bertanya lagi seperti soalan Uqasyah tadi. Supaya biar perkara itu di dalam sembunyi. Supaya peluang untuk nak masuk dalam kumpulan 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab itu dia menjadi satu rahsia. Itu maksudnya. Jadi sembunyi, jadi satu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Macam Lailatul Qadar. Macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Kalau Tuhan habaq khusus. Lailatul Qadar ni kata malam 27. Dia akan berlaku pukul 3 pagi. Misalnya Tuhan habaq terang macam tu. Allahu Akbar. Kawan ada tunggang awak rumah macam tu. Malam 27 pukul 3 pagi dia apa satu macam yang duk sila sekali dengan geng memang rumah selalu. Dia ni pun ada ke tak? Tak ada. Dia nak Lailatul Qadar malam tu. Jadi rahsia Allah Subhanahu wa taala tak beritahu bila malam Lailatul Qadar itu ialah supaya semua orang duk cari masa tu. Cari dalam keadaan tak tahu ni, maka dia kena istiqamah. Dia kena macam tu aja daripada awal puasa sampai habis puasa. Dia kena sentiasa bersemangat dalam melakukan ibadah. Orang yang boleh tahan sebulan melakukan ibadah dengan penuh semangat ni, insya-Allah Allah bagi dekat dia satu malam Lailatul Qadar. Begitu. Yang ni supaya tiap-tiap sahabat itu biar tidak ada siapa tahu adakah ia daripada orang yang masuk syurga dengan tiada hisab ataupun masuk syurga dengan hisab. Itu tujuan dia supaya semua orang tak tahu sama ada dia ni dapat tak dapat peluang yang macam tu. Kerana jikalau dia khabarkannya akan orang-orang itu masuk syurga mereka itu dengan tiada hisab dan orang ini masuk syurga dengan hisab, maka orang yang masuk syurga dengan hisab itu bila mendengarkannya maka jadi patah hatinya atau sebagainya. Jadi bila Nabi beritahu okey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah bilang hampa 20 orang hampa okey masuk syurga tanpa hisab. Ni hak lain ni hak Nabi tak tunjuk ni rasa macam mana? Dia rasa macam mana? Dia kata apa Nabi ni dia? Aku pun duk main setiap malam juga boleh ada. Dia kata tu dia kata Nabi pilih tu dia tu pun tahu dia mula. Dah jadi tak elok dah di kalangan sahabat. Jadi tak elok. Jadi itu rahsia, itu hikmah di sebalik Nabi potong awal-awal cakap ni. Orang kasar seorang okey. Itu pun orang kasar ni pun bukan kata kecil anak, bukan kata kawan kelang kabut baru main saridah dah. Orang kasar ni memang sahabat yang istiqamah dengan perjuangan Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bagi kat dia seorang tu memang kena orang dia. Memang kena orang dia. Maka hak lain ni saja Nabi potong. Dia kata. Maka dengan jawab Nabi yang demikian itu, jadilah ia yahtamil ahli itu atau bukan ahli. Nabi biar ke sahabat-sahabat ni tak tahu dia masuk ke tak dalam kota tu. Cuma Nabi kata siapa nak masuk dalam kota 70,000 masuk syurga tanpa hisab, dia kena pastikan hak Nabi sebut tadi, hak mana hak tak boleh tu jangan buat. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kamu duk buat tu, Allah bagi dekat kamu peluang untuk masuk dalam kota 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Dan kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Abi Hurairah. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab baru, dia kata bab ma jaa fi waqti ahli syar. Ini bagus bab ni. Ini bagus. Kita kena dengar. Dia kata itu bab yang menyatakan hadis yang mensifatkan orang-orang jahat. Kan? Kita kena dengar hadis-hadis macam ni. Bila kita dengar hadis macam ni, kita muhasabah diri kita. Ada tak ada sifat-sifat yang Nabi kata sifat orang jahat ni dalam diri kita? Kalau ada, buang. Sifat tu buang. Tak, kita tak boleh nafi lah. Kita ni manusia kok mana pun ada buat silap. Jadi kalau kesilapan tu kita dah buat dan kita sedar dan kita menyesal dan kita bertaubat dan kita minta ampun kepada Allah, tidak ada siapa boleh halang Allah daripada ampun kita. Dia macam tu. Jadi kita tengok hadis yang kita nak baca ni, ada tak ada sifat-sifat tidak elok, sifat-sifat orang jahat seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Berlaku di dalam masyarakat kita hari ini, saya lihat ramai
yang mengadakan majlis kenduri menggunakan ayam tanpa melalui meter. Curi ayam, dia kata. Persoalannya adalah, adakah menjadi satu dosa bagi tetamu yang menghadiri majlis tersebut? Minta Ustaz tolong jelaskan hal ini. Pencuri dosa lah. Pencuri maknanya tuan rumah lah. Kalau dia buat kenduri dan dia mengarahkan supaya curi ayam, kan dia pergi buka, sebelum mita tu dia buka, dia cari ayam ni tu, dia curi. Pencuri memang berdosa. Memang berdosa. Bahkan kalau sekiranya nilai ayam yang dicuri itu mencapai nisab, boleh potong tangan, dia kena hukum had. Dia berapa? Curi, itu curi. Baik, orang yang main kenduri, kalau sekiranya dia main kenduri dalam keadaan dia tahu, maka dia bersubahat. Tapi kalau sekiranya dia pergi, dia makan kenduri kerana dijemput dan dia tak tahu, yang curi yang apa, dia tak tahu, dia tidak berdosa. Jadi nasihat kita ialah kata tuan-tuan, nasihat kita janganlah jangan curi lah. Jangan curi lah. Jangan tak baik lah. Curi ni kok mana pun tak baik. Kata siapa main tolong kata baik lah. Tak boleh. Curi ni adalah benda salah. Bahkan mencuri barang orang kafir pun salah. Dia cerita tadi. Tuan-tuan buat benda-benda macam ni. Soalan, saya keliru dengan dua perkara. Minta Ustaz jelaskan. Yang pertama, hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Ada orang kata kita tak boleh berhujah, tetapi kita boleh pakai untuk diri sendiri. Dia ni salah faham. Dia salah faham ni tuan-tuan. Dia bermula daripada perkataan hadis tu, hadis maudhu'. Orang ni bila dia dengar hadis, dia ingat hadis kan? Sebenarnya hadis maudhu' tu maksudnya hadis yang direka-reka. Maksudnya bukan hadis. Ya, maksudnya bukan hadis. Hadis maudhu' dalam ilmu mustalah hadis, dia guna perkataan hadis maudhu'. Dia ada hadis sahih, dia ada hadis hasan, dia ada hadis dhaif, dia ada hadis maudhu'. Hak hadis ni hak tiga ni ada. Hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Ini hadis. Maudhu' ni bukan hadis, tapi digunakan istilah hadis maudhu'. Maksud hadis maudhu' ialah hadis yang direka-reka. Hadis yang direka-reka bukan hadis lah. Jadi bila dah kata dia bukan hadis, maka tak boleh guna untuk berhujah dan tidak boleh guna untuk beramal. Pasti dia bukan hadis. Yang ni kenapa? Yang ni kenapa? Bukan kata kita ada mengaji kelas umumi di masjid aja. Budak-budak mengaji sekolah pondok, ada mengaji sekolah-sekolah agama, dia keliru ni benar ni, dia keliru. Bila dengar hadis maudhu', dia kata hadis. Hadis boleh pakai dia. Ada hadis maudhu' bukan hadis, maka dia tak boleh pakai. Dan termasuk di dalam hadis maudhu' ialah ada cerita pasal 30 hari puasa, ada 30 fadilah. Dalam TV3 ada pula, dalam apa semua tempel di masjid. Malam pertama pahala dia macam ni, malam kedua siapa semayang, malam kedua dalam bulan puasa macam ni dan sebagainya. 30 hari kira macam-macam ganjaran dia nanti dapat. Itu adalah maudhu'. Itu adalah sesuatu yang direka-reka dan bukannya hadis. Ada orang kata hadis dhaif, dah. Muhaddisin, ulama hadis sudah pun menjelaskan benda ni. Itu bukan hadis. Dan di Kelantan ada satu ma'had Al-Quran ini, ma'had Al-Quran dan hadis di Jalan Bayang, Kota Baru, Kelantan. Mereka ada buat risalah yang menjelaskan tentang benda ni, tentang yang tadi ini bukan hadis. Ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesimpulan persoalan sahabat kita ni, dia kata hadis maudhu' ni adakah boleh dipakai? Tidak boleh dipakai kerana dia bukan hadis. Yang boleh dipakai untuk amalan ni hadis dhaif. Dia hadis
tetapi dia turun martabat daripada sahih kepada dhaif itu, dia ada sebab. Di antara sebab dia, rawi ataupun periwayat hadis tu dia ada masalah lemah dari segi ingatan misalnya. Dengan kerana dia ni dikenal pasti sebagai satu orang yang ingatan dia lemah. Dia kata lagu ni, saat dia ingat dia lupa sebagainya. Bila dikenal pasti salah seorang daripada riwayat hadis tu lemah dari segi ingatan, maka hadis turun daripada sahih, turun martabat jadi hadis hasan. Ada lagi masalah lain dari segi ada kecacatan pada 2-3 perkara, turun lagi daripada hasan kepada hadis dhaif, tetapi dia masih hadis. Itu hadis dhaif. Maka hadis dhaif tidak boleh guna untuk berhujah, tetapi boleh digunakan untuk amalan kita. Kalau kita baca kitab At-Targhib wa Tarhib, tu guru pondok rajin tu baca kitab-kitab ni di pondok-pondok apa semua ni, kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab ni banyak di dalam dia hadis-hadis dhaif. Hadis, bukan kata tak hadis. Tapi kalau kita nak hidup guna lawan orang tak boleh. Tapi kalau kita nak pakai untuk amalan kita, boleh. Begitu. Kajian tentang ilmu hadis ni sebenarnya rumit. Tuan-tuan, di Mesir dulu ada seorang ulama cukup hebat. Nama dia Syekh Muta'in. Dia ni ulama hadis. Syekh Muta'in dah wafat, dah meninggal. Syekh Muta'in ni dia kalau nak baca satu hadis ni tuan-tuan, sebelum nak baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dia an ni tak tahu berapa banyak. Dia hafal semua. Bukan dia tengok kitab, dia hafal. Katalah dia nak baca hadis, innamal a'malu binniyat. Dia nak baca hadis tu, dia start daripada siapa dengar daripada orang yang last kali sampai dekat Imam Bukhari misalnya, sampailah kepada orang yang dengar daripada Nabi tu. Katalah yang dengar tu Umar Al-Khattab. Umar cerita dekat siapa? Kau ada dengar cerita dekat siapa? Kau ada cerita dekat siapa? Cerita dekat siapa? Sampai dekat Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis. Semua tu dia ingat tuan-tuan. Ini baru boleh jadi ulama muhaddis, ulama hadis. Yang kata muhaddisin ni, ulama-ulama hadis ni dia kena ingat macam tu. Warak apa semua ni tak bincang lah. Bab tu memang warak lah orang-orang ni semua. Ilmu dia sampai macam tu. Dan tiap-tiap nama hak dia sebut tu, dia tahu cerita tiap-tiap seorang ni. Katalah seorang ni nama Sufyan misalnya. Dia tahu Sufyan ni bin apa, Sufyan ni beranak bila, dia ni ibu mana orang dia tahu tu, seorang-seorang tu. Kalau kata tujuh orang tu dia tahu tiap-tiap seorang tu. Barulah mai an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duk baca nama orang hak riwayat tu saja tuan-tuan, kadang-kadang 3 kali kuliah tak habis. Nak boleh jumpa matan hadis. Matan maksudnya konten hadis, isi hadis tu. Nak sampai ke isi hadis tu, duk baca hak tu saja kadang 3 kali kuliah tak habis. Tu orang yang berilmu dia. Jadi kita ni, level kita ni bukan terzahlah duk mengaku jadi ulama apa terzahlah, bukan. Jauh api daripada panggang, jauh langit daripada bumi. Kita ni biasa aja. Kita ni sekadar muallim. Ada sikit maklumat kita bagi tahu orang yang tua. Kita ni tak ada apa ni. Nak mengaku kata diri ulama ni jangan. Bukan senang lah, bukan senang. Kan hafaz Quran, hadis hafal sampai ribu-ribu. Warang alim, cakapnya korang, fikir dia tinggi, akhlaknya terpuji. Banyak benar. Jadi kita tengok, lebih kita tahu orang-orang yang alim-alim sampai macam ni, kita tahu diri kita dulu. Dia macam tu. Jadi yang ni kita kena hati-hati. Yang kedua, dia kata bolehkah pakai kalau hadis palsu? Jadi kita jawab, hadis palsu tak ada pakai. Adakah haji akbar? Soalan kedua. Tahun ini dikhabarkan wukuf jatuh pada hari Jumaat. Ya, wukuf hari Khamis. Wukuf hari Khamis. Dia dah putuskan. Kerajaan Saudi dah umumkan wukuf esok. Ni hari ni sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita yang pergi ke Mekah buat haji. Ni kalau malam macam ni lah, dia pada ada di Padang Arafah.
Esok hari Khamis bermulalah wukuf. Lepas masuk waktu lohor bermula wukuf di Padang Arafah. Jadi wukuf pada hari Khamis. Itu satu. Yang kedua, dah lanjutkannya kita habang sekali. Yang kedua, esok hari yang paling cantik untuk puasa. Tuan-tuan jangan tak puasa. Walaupun sunat, tapi jangan tak puasa. Esok hari paling cantik untuk puasa. Kalau kita baca hadis tentang kelebihan hari wukuf, kan, kelebihan puasa hari wukuf, Nabi SAW sampai kata, hadis sahih tuan-tuan, sampai Nabi kata orang yang puasa pada hari wukuf, hari wukuf tu, walaupun kita raya hari Sabtu, sunat puasa bukan pada 9 Zulhijjah kita. Sunat puasa ialah pada hari wukuf. Wukuf tidak berlaku di negeri lain, melainkan hanya berlaku di sana. So sunat puasa pada hari jemaah haji di wukuf di Arafah. Jadi kalau puasa, Nabi kata barang siapa yang puasa sunat pada yaumul Arafah, Nabi kata pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan mengkifaratkan dosa dia yang terdahulu dan dosa dia yang akan datang. Hadis sahih. Baik, ulama hadis menjelaskan yang dimaksudkan dengan mengkifaratkan puasa ialah mengkifaratkan dosa ialah menghapuskan dosa-dosa kecil. Banyak dosa kecil kita, jangan kata dosa kecil je. Banyak tuan-tuan, dosa kecil kita banyak. Buruk sangka kau dosa kecil. Dosa kecil, buruk sangka. Dosa kecil. Melihat orang dedah orang, dosa kecil. Dosa kecil. Macam-macam dosa kecil ni kalau nak salam cukup punya banyak. Kita buat ni hari-hari. Hak tu saja kalau kita accumulate, kalau kita himpun, hak tu pun cukup dah. Cukup dah masuk neraka mendidih otak. Cukup dah. Pasal apa? Pasal Nabi kata serendah-rendah, sekoman-koman azab ahli neraka ialah lahu na'lani wa syarakat. Allah bagi dekat dia sepasang kasut dan 2 utas tali untuk pegang. Bila dia saruk aja kasut tu, dia pegang aja 2 utas tali ni. Yaghli min huma dimaru, mendidih otak dalam kepala. Itu serendah-rendah azab bagi orang yang masuk neraka. Orang yang buat dosa kecil masuk neraka. Serendah-rendah azab tu dia sebut macam tu. Boleh terlepas dosa-dosa kecil ni tuan-tuan. Ini satu nikmat, satu anugerah Tuhan nak bagi kat kita. Syarat dia apa? Di antaranya ialah yang dituntut oleh Nabi, yang dituntut oleh agama kita, puasa sunat pada yaum Arafah, pada hari jemaah haji berada di Padang Arafah. Tak silap lagi dah, hari itu esok. Pula lagi jatuh pula wukuf pada hari Khamis yang sememangnya hari sunat puasa. Kalau tak buat rugi sangat tuan-tuan, dia nak main setahun sekali aja. Jadi saya pesan diri saya dan saya pesan tuan-tuan semua, kita cuba puasa itu insya-Allah. Kita cuba puasa itu insya-Allah. Jadi dia kata adakah haji akbar? Pada soalan yang berikut tu dia kata dikatakan wukuf jatuh jemaah ni semua tak lebih. Baik, persoalan haji akbar ni pula. Haji akbar tuan-tuan boleh baca dalam surah Abah yang ditulis oleh Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur. Saya ingat bukan hari Ahad sebelum. Bukan Ahad baru lepas ni, Ahad sebelum tu. Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur ni, dia pensyarah saya dulu. Dia PhD dalam kajian ilmu hadis. Ini Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur. Dia PhD di dalam kajian ilmu hadis. Dia kalau mengupas tentang hadis, memang itu bidang dia. Dia ada buat kupasan tentang haji akbar. Kesimpulan kepada apa yang dia tulis sekerat surah abang tu, haji akbar tidak wujud dalam yang kita faham hari ini. Kita hari ini faham kalau wukuf jatuh hari Jumaat haji akbar. Tak betul. Itu faham yang tidak betul. Dan sememangnya begitu. Tak betul. Haji akbar ni adalah mana-mana orang yang buat haji dan dia jaga diri dia daripada benda-benda tak elok dan sebagainya, dan dia mendapat haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji akbar. Dia yang bukan semata-mata wukuf jatuh hari Jumaat haji akbar. Dah, bukan macam tu.
Haji akbar yang dimaksudkan dalam agama ialah mana-mana orang yang buat haji yang dia boleh pelihara diri dia daripada sebarang benda yang dilarang dalam ibadat haji. Tak ada ingat tak elok, tidak ada buat benda tak elok, tidak ada cakap tak elok, tidak ada semua benda tak elok, tak ada. Dia buat elok dan dia dapat haji mabrur. Orang yang dapat haji mabrur, orang ni dapat haji akbar. Itu kesimpulan dia. Jadi kita kena berbetul balik. Kita duduk dengar lama lah. Haji akbar ni kalau wukuf dengan jemaah, itu sebenarnya adalah fahaman yang silap. Jadi tuan-tuan boleh rujuk Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur, dia ada huraian yang panjang. Tuan-tuan boleh baca. Huraian itu adalah huraian yang ilmiah, yang berdasarkan kepada ilmu, bukan pendapat semata-mata. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap. Kita tanggung dengan takdir kafar dan surah Allah.